Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bihulkil hilmi wa haqiqna bihaqqa'ikil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk kita mengecap nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Mudah-mudahan dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan diri kita lebih bertakwa di sisinya. Seterusnya, mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi syukur. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk kita mengecap nikmat kesihatan yang baik dan kelapangan waktu, masa dan tenaga kita untuk sama-sama kita hadir ke dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Baik, hari ini kita akan sambung pengajian kita menggunakan kitab Jin dan Syaitan dalam Kehidupan Manusia, dalam kita memahami erti sebenar perubatan Islam itu. Okey. Apa yang perlu kita faham tentang jin dan juga syaitan? Okey, kita telah bicarakan serba sedikit tentang permula cara daripada bacaan kitab ini. Okey, kita akan sambung sikit lagi sebelum kita masuk kepada bab yang pertama. Okey, baik. Apa yang tuan kitab ni sebut pada permulaan kitab ini? Hari itu kita dah sembang sedikit tentang kenapa orang memilih rawatan Islam. Zaman dahulu tak ada rawatan Islam. Kemudian datangnya rawatan Islam yang membuatkan semakin ramai mencari-cari kaedah perubatan Islam. Cuma kaedah perubatan Islam ni perlu kita fahami dengan sebaik-baiknya untuk supaya kita tidak terjerumus ke kancah yang disebut dengan amalan-amalan khurafat di dalam perubatan Islam. Sebab apa? Orang belajar perubatan Islam ni ramai. Tuan kitab ni sebut sehingga ramainya orang yang belajar tentang ilmu perubatan Islam tetapi akhirnya membawa kepada perkara-perkara bid'ah dan juga khurafat di dalam perubatan mereka. Okey, antaranya disebut dekat sini adalah terdapat dua penyebab utama dalam masalah ini. Ada dua sebab utama kenapa orang yang mengamalkan ilmu perubatan Islam akhirnya terjebak ke dalam kancah khurafat. Okay? Yang pertamanya disebabkan kerana kurang pengetahuan agama. Perawat yang merawat tu dia kurang pemahaman agama. Kalau ikut daripada sini nak cerita, kalaulah kita tanya dekat dia merawat elok. Baca surah-surah ataupun ayat-ayat ruqyah yang dia hafal, tetapi dia tak faham maksud. Yang pertama. Yang kedua, dia tak faham agama. Selok-belok ataupun fik agama yang perlu dia faham, dia tak faham. Lalu dia membawa kepada perkara-perkara khurafat ataupun perkara-perkara bid'ah yang akhirnya mendatangkan dosa dan maksiat.
Sebagai contoh saya ambil. Orang yang berubat tu dia tak faham tentang konsep seseorang yang mendatangi dia untuk merawat, iaitu orang perempuan datang, tetapi dia datang dalam keadaan bersendirian. Ustaz, saya datang nak dapatkan rawatan. Dia kata datang dengan siapa? Saya datang seorang. Oh ya ke, datang seorang. Tapi kerana apa? Dia nak bawa kepada maksud yang sebenarnya orang ni dalam keadaan terdesak untuk mendapatkan rawatan. Lalu dia merawat wanita tadi tanpa mahram. Sepatutnya dia kena faham hukum. Okey, dalam keadaan terdesak macam mana dia tu tak boleh dirawat, sedangkan dia bukan mahram. Dia perlu bawa mahram ataupun peneman supaya dia ni dalam keadaan tidak bersendirian bersama dengan si wanita tadi. Tapi kerana apa? Dia menganggap bahawa wanita ini dalam keadaan terdesak, kita tolong dia. Akhirnya dia terjebak ke dalam kancah dosa dan maksiat. Sebab apa? Tak faham agama. Kalau dia faham agama, dia tahu tentang hukum hakam, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sebab itulah kita kena penting, orang yang nak merawat, dia kena faham agama. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan dia membenarkan apa sahaja yang dikatakan jin, meskipun jin mengemukakan nasihat-nasihat sesat. Okey, si perawat tadi, dia ni ikut saja apa yang jin sebut. Bila dia merawat, waktu dia merawat pesakit, tiba-tiba jin berinteraksi, cakap. Dia pun seronok. Perawat-perawat ni kadang seronok. Saya tak nafi, saya awal-awal berubat seronok cakap dengan jin. Seronok. Jin cakap, "Oi, jin cakap dengan aku, bukan senang nak cakap dengan jin." Cakap tanya macam-macam kat jin ni kan. Tanya-tanya habis lama sangat. Sekarang ni berubat, kalau jin cakap, kalau boleh suruh hang duk diam lah. Aku tak larat nak cakap banyak-banyak. Kalau boleh hang keluar cepat-cepat, sudah habis, settle. Sekarang ni tak mau dah nak cakap dengan jin. Sebab apa? Jin ni kebanyakan cakapnya menipu. Kebanyakan jin cakap ni semua menipu. Cakap dia sebut nama kawan ni, dia sebut orang tu, dia pergi kat ni, dia pergi kat situ yang jadi. Semua dia bercakap. Jin ni kalau dia bercakap, kita dia nak suruh berhenti bercakap, dia yang nak bercakap. Kalau jin boleh bercakap ni, kalau boleh, Ustaz, tunggu Ustaz, biar saya bercakap dulu Ustaz. Saya bercakap, dia nak bercakap dulu. Nak bercakap, kita nak bercakap, dia nak bercakap. Akhirnya kata tak apalah, sudah Ustaz tak mau dengar apa-apa dah. Sekarang ni Ustaz nak minta keluar je tubuh badan. Jin bila bercakap ni, orang yang merawat tu, dia rasa teruja cakap dengan jin. Sehingga kan bila ketika mana jin memberikan nasihat-nasihat yang menyesatkan, dia turut sama ikut. Contoh saya ambil, dalam perubatan saya pernah berubat, jin ni minta benda bukan-bukan. Tapi alhamdulillah lah, kita dah diajar dalam ilmu perubatan Islam, kita tak boleh mengiyakan apa yang jin minta. Tak boleh. Waktu saya berubat tu, dia minta satu benda. Dia kata, kalau kau nak aku keluar daripada tubuh badan orang ni, dia kata, kalau kau nak aku keluar, engkau hantar aku pergi gereja. Dia kata, kau hantar aku pergi duduk gereja. Kita pun tanya, yang nak duduk gereja kenapa? Ustaz nak hantar tempat lain ni, pergi duduk masjid. Nak? Ustaz tak nak hantar gereja, nak duduk masjid. Tak nak, aku nak duduk gereja. Kau hantar aku gereja, aku tak patah balik. Dia kata. Tapi sebenarnya dia menipu. Cuma dia nak menyesatkan hati si perawat tadi, supaya kita mengiyakan gereja tu sebagai tempat salah satu daripada golongan-golongan ni boleh pergi dan duduk dan mendapatkan apa-apa yang dia nak. Itu ada satu. Yang kedua, dia minta arak. Aku boleh keluar daripada tubuh badan pesakit ni dengan syarat kau bawakan arak di hadapan aku. Kemudian aku akan keluar. Aku janji aku tak akan masuk lagi dengan syarat kau bawa aku arak. Kalau kita bawa, kita sedang menyediakan benda yang haram kepada dia. Tak boleh. Ni tuan kitab ni sebut kenapa ramai orang terjebak, perawat-perawat terjebak ke kancah maksiat, dosa dan khurafat. Kerana apa? Yang pertama, kurang faham agama. Yang kedua, kerana dia mengiyakan kata-kata jin. Semua iyakan kata jin. Habis saja berubat, kawan tu cakap-cakap, yang buat tu jiran sebelah rumah. Sebut nama lagi. Sebut nama, macam mana dia buat, semua jin tu sebut.
Habis saja daripada berubat, habis sesi rawatan, lepas tu dia pun kata, "Ustaz, saya dah agak dah. Memang selama ni yang saya agak tu betul lah." Dia faham cakap jin. Lepas tu dia tanya Ustaz, "Betul Ustaz?" Dan Ustaz pun tu kata, "Itulah, berjaga-jagalah, hati-hatilah kan. Kadang-kadang orang terdekat kita ni, bukan kita boleh percaya sangat." Tengok. Si perawat tadi, dia telah mengiyakan kata-kata jin tadi, sehingga mengakibatkan berlakunya permusuhan ataupun pertelingkahan antara manusia. Sebab tu kita tak boleh dengar. Dia sebut habis nama macam mana pun, kita kena tanam dalam hati, itu hanya kata-kata jin, bukan kebenaran. Dia hanya cakap je, "Saya ni sampai pergi berubat ada tu, dalam keluarga betul Ustaz," dia sebut. Akhirnya saya sebut, tak payahlah, tak payah dengar. Siapa pun yang buat tak perlu kita fikir. Sebab apa? Biar Allah SWT yang balas, cukup. Yang penting kita merawat sahaja untuk pulihkan balik keadaan diri kita. Tu sahaja. Ni pergi ambil cakap jin. Sehinggalah yang kadang-kadang ustaz-ustaz yang sampai buat live. Dia buat live, dia berinteraksi dengan jin, dia nak tunjuk kepada masyarakat macam mana cara berinteraksi dengan jin dan apa yang jin cakap. Sebenarnya kita ni tak perlu buat live. So, satu. Yang kedua, live tu tak perlu dibuat dalam sesi rawatan. Sebab apa? Sebab jin cakap nipu. Tu je saya nak sebut. Jin cakap ni menipu. Kita pergi tunjuk kepada masyarakat yang jin cakap dengan kita, nak bagi tahu yang jin tu menipu, kita suruh orang percaya yang jin tu menipu. Betul tak? Kata-kata jin tu dah tipu. Kita nak suruh orang percaya kata-kata dia, tak boleh macam tu. Kita sedang menyebabkan berlakunya kekeliruan dalam masyarakat. Ni yang kedua ni. Sebab tu kena hati-hati. Nak pilih perawat pun pilih yang betul-betul, yang buat rawatan dalam kaedah yang betul, supaya rawatan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala diterima dan menjadi sembuh. Kerana kadang-kadang apa tak sembuh? Sebab benda-benda macam ni lah. Kita pergi jumpa dengan orang yang tak betul, yang mana orang tu buat kaedah yang tak betul, akhirnya tidak mendatangkan keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak sembuh. Tu silap kadang masyarakat kita hari ni. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, hari ini semakin ramai timbul perawat-perawat sebegini. Makin ramai timbul perawat-perawat begini. Macam-macam. Saya pernah ada satu perawat duduk dalam satu sesi seminar. Perawat tu pula, dia boleh cakap, "Saya belajar dengan Tuan Guru. Tuan Guru tu bagi amalan dalam bentuk bahasa Sanskrit." Baca bahasa Sanskrit tu. Dia nak kata takkanlah Tok Guru tak betul. Na'udzubillah tuan-tuan dan puan-puan. Tuan Guru tak betul ni bukan, jangan kita sebut. Tapi kita kena nilai ilmu. Kita kena nilai ilmu. Ilmu tu mesti kita ambil dan dapat daripada yang sebenar-benarnya. Maksud dia apa? Setidak-tidaknya ada dalil yang menyatakan perkara tersebut. Okey? Baik. Kemudian dia sebut dekat sini, di antara penyimpangan yang pernah saya dapati dalam ilmu perubatan Islam. Tuan kitab ni dia senaraikan beberapa perkara yang disebut sebagai penyimpangan. Maksud apa? Orang yang dia simpang daripada jalan yang sebenar. Takut-takut amalan ini jatuh kepada khurafat. Yang pertama iaitu menulis ayat Al-Quran pada tubuh pesakit. Cara dia nak rawat, dia pergi tulis atas tubuh badan pesakit tu ayat Quran. Lepas tu dia kata, jangan padam ayat Quran ni selama 7 hari 7 malam, jangan padam. Lepas tu kawan tu masuk bilik air macam mana? Takkah kita fikir dia nak masuk bilik air tu macam mana tubuh badan tu? Dia nak mandi dalam keadaan dia tak pakai apa-apa tu, ayat Quran duk tulis belakang badan. Na'udzubillah. Benda ni tak betul. Atas sebab kerana jin kata apa, engkau nak ni atas tubuh badan aku duduk belakang ni, aku duduk belakang ni, aku takkan keluar. Dia pun fikir apa, tulis tu jin keluar, elok sedar. Bila sedar tu, kemudian kita mengiyakan apa yang jin buat. Saya pernah jumpa dengan satu orang yang pernah buat benda ni. Saya pernah jumpa, reality. Saya pernah jumpa dengan satu orang, saya tanya macam mana dia buat waktu tu. Dia berubat satu orang yang mana jin tu dia hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Jin tu bercakap ni.
jin tu bercakap zaman Nabi Ibrahim. Kita nak percaya tak percaya sebab jin tu cakap Melayu. Kita ni, saya tak ada. Orang tu yang berubat. Dia berubat. Dengar. Saya dengar macam makin slow. Okey. Waktu ketika mana dia berubat tu, dia berubat ni, jin tu cakap Melayu. Jin tu kata apa? Aku datang daripada zaman Nabi Ibrahim. Kita kalau fikir zaman Nabi Ibrahim cakap Melayu ke? Zaman Nabi Ibrahim tu cakap Melayu ke? Tak. Dia cakap bahasa Ibrani. Tapi bila berinteraksi cakap Melayu. Dia kata aku takkan keluar dari tempat ni. Tak nak keluar betul. Berubat banyak kali tak nak keluar. Akhirnya apa dia buat? Dia tulis kalimah Bismillahirrahmanirrahim di atas belakang tubuh pesakit tadi dalam bahasa Ibrani. Dia tulis belakang tu kalimah Bismillah tapi dalam bahasa Ibrani, tulisan Ibrani. Tulis tu terus elok. Keluar jin tu tak masuk-masuk dah. Tapi yang jadi amalan yang tak baiknya adalah dia tak padam. Dia tak padam, mandi masuk bilik air macam tu. Ini nampak amalan yang tak benar. Sebab apa? Sebab kita khawatir. Bukan nak kata sepenuhnya, kita khawatir kadang-kadang ada amalan yang terduduk dalam amalan yang dibuat tadi menyanggah daripada perbuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti tadi lah, dia masuk dalam bilik air dalam keadaan tulisan tu ada atas belakang tubuh badan dia tu. Tu. Okey, yang pertama. Yang kedua, menulis potongan huruf-huruf daripada permulaan surah tertentu pada jari-jari pesakit. Tak tulis kat belakang, tulis kat jari. Potongan ayat. Contoh, dia ambil Alif Lam Mim, Yasin, Ha Mim. Okey, Ta Sin Mim. Tulis ayat-ayat ni. Bila tulis daripada potongan, lepas tu dia kata nanti biarkan selama 1 minggu. Ataupun tangan ni dicelupkan dalam air untuk dibuat mandi. Tengok. Jadi bila orang tak buat benda-benda lain, contoh tulis kat jari tak padam 7 hari. Habis tu cuci najis macam mana? Kita fikir macam tu lah. Bukan nak kata logik, bukan. Tapi orang yang buat tu dia menganggap perbuatan tu adalah benar. Sebenarnya perbuatan-perbuatan itu boleh menyebabkan jin lebih suka kepada apa yang kita buat tadi. Tengok, dia tak hormat langsung ayat Quran, masuk dalam bilik air, pergi cuci pula najis guna tangan tu juga. Tengok. Na'udzubillah. Yang ketiga, menuliskan huruf nun terbalik pada kening. Ni, tulis nun terbalik ni dekat kening. Tapi kaedah ni saya tak jumpa lagi. Saya tak jumpa setakat ni orang yang buat. Cuma kaedah ni ada. Sebab apa? Dia menganggapkan bahawa atas kening kita ni adalah tempat duduknya jin. Tempat duduknya jin kat ni. Sebab itu, antara sebahagian orang yang ketika mana dia terkena gangguan jin, pemikirannya semua pemikiran yang negatif. Sebab apa? Jin duduk ni dekat otak ni, tengah-tengah ni. Jadi, selalu fikir negatif. Suami isteri yang terkena gangguan sihir rumah tangga, isteri ni fikir semua negatif. Suami keluar sekejap, dia fikir suami pergi keluar dengan perempuan lain. Suami pergi kerja, dia fikir suami tak pergi kerja. Semua fikir semua negatif. Okay, pergi keluar, pergi beli barang. Kemudian dia kata, awak pergi mana tadi? Tadi awak suruh saya pergi beli barang. Saya dah beli, awak tanya saya pergi mana pula? Yelah, lama sangat. Dia kata, mana lama? Yelah, kebiasaan setengah jam. Ni dah sejam. Dia tanya. Sebab apa? Dia akan mendatangkan pemikiran-pemikiran semuanya negatif. Sebab apa? Jin duduk dekat ni. Dia akan mendatangkan segala pemikiran-pemikiran yang mengakibatkan boleh mendatangkan perkara mudarat. Macam tadi lah, pergaduhan. Ni duduk kat sini. Jadi kaedah yang dibuat oleh setengah daripada perawat adalah dengan meletakkan huruf nun dekat atas kening ni secara terbalik, supaya pemikiran tadi tak fikir yang negatif. Nun diambil daripada mana? Daripada satu potongan ayat Quran dalam Al-Quran. Nun. Kan? Ada kan sebut nun tu, dia ambil daripada perkataan tu. Tu. Tapi di dalam ilmu perubatan Islam, kaedah ni
kita tak sebut, kita tak ajar. Sebab apa? Sama dengan menulis pada tubuh badan tadi. Okey, yang keempat, menuliskan lafzul jalalah, iaitu kalimah Allah pada secarik kain, kemudian membakarkannya dan asapnya disedut oleh pesakit. Ambil satu kain, kemudian dia tulis kalimah Allah. Dia tulis kalimah Allah, kemudian dia bakar. Dia bakar, kemudian dia nak pesakit tadi sedut asap tadi. Sebab apa? Asap tadi mengandungi kalimah Allah. Dia anggap macam tu. Bila kita sedut tu, asap tadi mengandungi kalimah Allah, dia adalah sebagai rawatan kepada si pesakit. Sebenarnya tidak. Rawatan yang menggunakan asap adalah rawatan yang tak benar. Okey, dia boleh mendatangkan kesyirikan. Asbab kerana apa? Asap itu adalah makanan jin. Jin nak pesongkan hati ni. Hang tulis kalimah Allah, asap tu sedut. Sebab apa? Sebab ada kalimah Allah. Tak, bukan macam tu. Kita baca ayat Quran pun dah cukup. Tak perlu sampai nak sedut asap tadi. Tak perlu. Ya. Okey. Jadi bila bakar, asap tu keluar, dia nak kita hidu. Jadi bila hidu tu, dia sedut tu, kemudian jin tu lari keluar. Sebenarnya tak. Okey, jin tu hanya nak mengalihkan pandangan kita dengan menyatakan itu adalah kaedah rawatan yang sepatutnya hang buat supaya jin tu keluar. Lepas sedut seminggu elok. Alhamdulillah, selama ni saya berubat dengan banyak tempat dah. Yang kali ni ustaz buat ni seminggu dia elok ustaz. Walaupun lepas seminggu tu adalah rasa sikit. Sebenarnya tidak. Itu hanyalah pembohongan. Yang kelima, meniupkan asap dalam proses perubatan. Dia tiup asap. Contoh, dia bakar kemian. Dia bakar kemian, kemudian dia ambil, dia tiup. Dia tiup asap tu supaya kena kepada pesakit. Bila kena, kemudian pesakit tu pun tengah duk meraca-raca, pum jatuh, elok. Okey, ini hanyalah pembohongan. Bukan perawat tu yang bohong, tapi jin yang membuat pembohongan supaya si perawat dan pesakit tadi dia terima yang mana apa yang dibuat tadi adalah sebagai salah satu jalan keluar jin. Sebenarnya salah, sebab dia boleh mengakibatkan terpesongnya akidah kita ataupun mendatangkan amalan yang disebut sebagai khurafat. Yang keenam, memerhatikan dengan teliti wajah pesakit perempuan di tengah-tengah proses perubatannya untuk mengetahui jenis jin yang dikatakan menumpang dalam tubuh pesakit. Kat sini disebut melihat wajah perempuan yang bukan mahram adalah hukumnya haram. Dia buat kaedah macam mana? Dia buat kaedah ketika mana datang berjumpa dengan dia, duduk depan dia. Okey, duduk depan dia. Kemudian cakap sikit, "Tok, saya ni ada cerita baik. Kita mulakan proses rawatan." Bila mula proses rawatan, dia ni duk pandang si wanita tadi. Dia tenung lama, dia tengok. Yang perempuan ni pun dia tengok, ada benda tak kena ke? Tak, bukan tak kena. Tok ni yang nak tengok sangat. Kan, tengok, oi, dalam hati cantiknya dia ni. Kan? Mari pula tak pakai tudung kan. Allah, cantik. Pakai baju ketat pula. Tengok saja. Kejap, Tok, ada apa-apa ke? Tak, saya nak tahu jin apa yang ada dalam badan awak ni. Jadi awak duduk diam sekejap. Saya nak tengok jin apa yang ada ni. Tenung lama. Okey, baik, saya dah tahu dah apa sebenarnya yang ada dalam tubuh badan awak. Yang ada ni adalah jin yang dihantar oleh kawan pejabat awak. Disebut. Dia boleh tahu dah jin yang duduk tu. Sedangkan dengan hanya memerhati wajah si pesakit, hukum dia tak betul. Okey, termasuk dalam kaedah merawat, kita tak boleh memandang terlalu lama, tak boleh. Duk pandang, tengok tak boleh. Sebab apa? Dia boleh mendatangkan dalam hati seorang perawat ni macam-macam pemikiran. Tak boleh. Sebab tu biasa kita suruh nunjuk duduk dekat mengarah kiblat, kita baca duduk sebelah telinga kanan, bukan duduk depan muka.
duduk depan nak baca sangat, nak tengok. Tak perlu pun. Duduk sebelah ni, kita baca pada telinga pesakit. Supaya pesakit ni tadi dia dengar bacaan Quran tadi. Bila dia dengar, jin dalam badan ni takkan tahan dengan bacaan tadi. Bukan duduk depan muka, tengok habis, sambil nak baca, tengok muka. Tak. Itu bukan. Macam-macam pemikiran yang datang tadi. Ingat. Bukan tak ada perkara-perkara salah yang berlaku semasa sesi rawatan. Banyak kes. Jadi kita nak mengelakkan. Jangan kita membuka kepada pintu-pintu yang mendatangkan kemaksiatan. Yang ketujuh, menyuruh pesakit mengangkat kedua-dua tangan di sela pembacaan ayat-ayat ruqyah. Lalu dia berdialog dengan jin dan berkata, jika di dalam diri orang ini ada jin, kepalkanlah tangannya, dan jika tidak, bukakan tangannya. Tengok. Ingat dah saya sebut hari tu kan? Saya sebut hari tu. Ni ada orang yang buat macam tu. Waktu baca tu, suruh buat macam-macam. Sekali lagi, kalau gerak tu, tanda ada lah tu. Tak. Macam tu. Contoh. Duduk saja sekali lagi, kita buat, angkat tangan, dia kata. Sama ada angkat tangan macam ni, ada duduk sila letak tangan atas pohon. Ada yang minta angkat tangan macam tu. Waktu ketika mana kita baca-baca tu, tiba-tiba gerak. Dia kata kepal. Kalau betul kamu ada dalam badan, kepalkan tangan. Dia pun kepal. Dia buat macam tu. Gerakkan jari. Okey, sekarang ni aku nak cakap, kalau betul kamu ada dekat sebelah kiri, letakkan tangan kiri kamu dekat tepi badan dia ni. Dia pun letak. Dia nak menunjukkan percakapan dia dengan jin tadi. Walaupun jin tu diam, tak kata apa-apa pun. Sebab apa? Sebab amalan ini boleh membawa kepada kepercayaan kepada jin. Jin yang habis kontrol, habis tak. Kita bila ketika mana kita buat proses rawatan, kita baca ruqyah, pesakit tadi tak sedar, menjerit habis. Tak perlu pun. Kita cuma buat cara baca waktu ketika mana untuk mengeluarkan jin daripada badan. Tu je. Itu sesi rawatan. Tak ada yang pelik-pelik. Nak kena bagi bercakap, nak kena buat tu, nak kena buat ni. Tak. Itu bukan kerja kita. Itu bukan kerja kita. Kerja kita hanya kita ni sebagai medium. Yang mana yang mengeluarkan jin tu pun adalah atas izin Allah. Bukan kita. Bukan kita. Tapi ni kita dah buat macam kita lah yang keluarkan jin tu. Ni kita dah buat kita lah yang mampu tahu cara untuk keluarkan saja. Sehinggalah dalam hati pesakit tadi timbul perasaan yang mendatangkan kesembuhan. Yang boleh mengeluarkan jin adalah si perawat, bukannya Allah. Itu yang bahaya tu. Ini adalah pintu-pintu yang mendatangkan kepada keraguan pada agama. Mula-mula kita fikirlah memanglah kita nampak macam Islam, tapi sebenarnya bukan, nak kata bukan perubatan Islam, tetapi dia boleh menjerumus kepada perkara-perkara khurafat ataupun kemaksiatan, dosa. Okey. Kemudian yang ke-8, membacakan ayat ruqyah kepada perempuan tanpa disertai mahram. Sebut tadi. Dia datang berubat, okey, jumpa dengan ustaz, berubat dua-dua. Okey, face to face. Ustaz ni buka pusat rawatan, ambil pula temu janji contoh. Tak ada orang lah, bukan ramai datang. Dia seorang je. Dia seorang berubat. Dialah admin, dialah perawat, dialah yang keluarkan ubat sekejap lagi, dialah juga ustaz seorang tu. Datang satu orang perempuan nak mendapatkan rawatan, dia pun datang seorang. Ustaz tanya, awak datang dengan siapa? Na'udzubillah, wallahu alam lah dia tu ustaz, tak tahu kan. Tanya, awak datang dengan siapa? Dia kata, saya datang seorang. Datang seorang, tak bawa kawan. Dia kata, ustaz, saya tak nak lah orang tahu saya ni ada gangguan. Saya tak nak kawan-kawan, ahli keluarga saya tahu. Jadi saya nak cek, betul ke ustaz? Saya rasa macam saya ni ada gangguan, betul ke tak? Oh ya ke, tak apa, mai masuk dalam bilik rawatan, kita cek. Dua orang. Dia dengan si perempuan tadi, pesakit. Dua orang saja. Hukumnya haram. Jadi jangan ada kita nak pergi berubat, kita pergi seorang-seorang. Jangan. Tempat kami pun datang-datang sekejap lagi, ustaz, saya datang ubat. Datang siapa? Seorang. Minta maaf, hari ni ustazah tak ada. Jadi kena balik ya. Kena balik. Tak boleh buat sesi rawatan. Tak boleh buat. Sebab apa? Sebab kita khawatir. Okay, boleh mendatangkan fitnah. Walaupun bertutup habis sekalipun, kita takut mendatangkan fitnah. Fitnah
kuat. Pintu-pintu fitnah ni banyak. Jangan duk fikir kata oh ni perubatan Islam. Tak, pintu fitnah banyak. Walaupun bukan masa berubat. Dah habis dah sesi rawatan, dah habis. Tapi duk bercerita banyak. Ustaz, saya dengan suami macam ni, macam ni. Ustaz tu pun sampai dah kesian dah. Allah, kesiannya suami buat macam ni. Kesiannya, kesian. Akhir duk kesian tu, dia pun duk mendapatkan perhatian si ustaz. Ustaz, boleh tak saya nak nombor telefon ustaz? Nanti apa-apa boleh saya tanya ustaz. Ustaz pun ambil lah nombor telefon saya. Ambil. Bahaya pintu-pintu yang menjerumus ke arah kemaksiatan. Takut pintu-pintu yang mendatangkan fitnah kepada agama. Na'udzubillah. Okey, baik. Yang ke-9, meletakkan tangan pada tubuh perempuan dalam proses perubatan. Tangan ni yang dibenarkan kita letak. Contoh di atas kepala pesakit, boleh. Tak ada masalah. Di bahagian-bahagian yang tidak mendatangkan fitnah. Maksud dekat sini adalah bahagian perempuan yang mendatangkan fitnah. Okey. Ni antara tempat yang boleh saya sebut fitnah, bukan tempat-tempat sulit lah. Tempat-tempat yang bukan sulit tapi yang boleh mendatangkan fitnah. Kat mana? Yang pertama dekat perut. Perut ni antara dada dengan kemaluan. Ni tempat sensitif sebenarnya. Dalam berubat jangan sentuh perut. Saya nak berubat sentuh perut memang saya cukup tak berani. Melainkan ahli keluarga terpaksa ni, saya bagi tahu siap-siap ni saya nak kena pegang. Tapi kalau boleh, siapa ahli keluarga yang boleh pegang, saya datang pegang sekarang. Pegang. Saya ajar cara untuk tekan. Macam mana? Saya tak mau sebab apa? Bahaya. Kalau dah tak ada sangat, saya beritahu ni keluarga, okey, saya ambil satu kain. Ambil satu kain. Ni saya tunjuk ni. Saya sekurang-kurangnya seminimum yang boleh. Saya nak mengelak tempat yang boleh mendatangkan fitnah. Sebab kadang-kadang pesakit rasa macam kita tekan di perut, dia rasa kita pegang tempat lain. Sebab apa? Syaitan yang buat jadi macam tu. Akhirnya bila habis kata, ustaz, saya rasa ustaz pegang dekat tempat sulit saya. Sebenarnya tak. Tu bahaya. Sebab tu seboleh-bolehnya elok. Perut ni antara boleh-bolehnya elok. Walaupun duduk kat situ, suruh ahli keluarga tolong tekan. Bagi sapu minyak zaitun, tekan di perut. Kita ajar tekan cara macam mana. Kat mana kita nak detect ni, kita ajar. Sebab apa? Kita tak nak buat. Takut mendatangkan fitnah. Ni ada kadang perawat tanpa segan silu pegang saja. Pegang. Tanpa segan silu pegang. Walaupun kadang-kadang tu pakai glove. Dia pakai glove, dia nak menutup satu fahaman orang bahawa kalau pakai glove, pegang tempat-tempat tertentu ni yang mendatangkan fitnah, orang tak kata sebab berlapik. Tak boleh. Tak boleh juga. Kalau boleh, elokkan. Seboleh-bolehnya elok. Kami ni kalau kat pusat rawatan, biasa kepala kita pegang, kemudian kita pegang kaki. Tu je. Tu saja. Tempat-tempat lain kalau dah menjerit-jerit, itu lain. Itu pun sebolehnya, sebab tu kita kata kena ada mahram. Bukan bawa kawan lelaki. Ada tu yang datang bawa kawan lelaki. Saya ingat suami isteri berubat ni, dia masuk-masuk memang nampak macam suami isteri. Pasangan yang umur 30 lebih dah. 30 lebih. Kalau kita tengok ni memang macam pasangan suami isteri. Masuk kita baca apa semua. Kemudian time meracau kita main minta nak tolong nak pegang sikit. Dia nak pegang, dia macam takut-takut. Lepas tu saya kata, suami kan? Dia kata bukan. Lah, saya kata, siapa? Kawan. Kawan tu kawan pejabat tu. Kawan pejabat. Lepas tu saya kata, dia ni dah kahwin ke belum? Belum. Lah. Tengok. Akhirnya terpaksa keluar. Saya beritahu minta maaf, keluar daripada bilik rawatan. Kena keluar sekarang. Keluar, saya pun kena keluar. Keluar, kita panggil perawat perempuan masuk. Panggil perawat perempuan masuk, baru boleh teruskan rawatan. Tak boleh. Dia dah tak sedar dah waktu tu. Bahaya. Dia boleh membuka kepada pintu-pintu fitnah. Sebab tu kita nak pergi berubat dengan apa, kita kena faham betul-betul konsep. Nak datang berubat, bawa orang ahli keluarga ataupun yang memang mahram dengan kita. Suami, adik, kakak, abang, ayah, mak, bawa. Okay, kawan ni kalau tak ada sangat dah, saya duduk sini ustaz, mak ayah saya tu duduk di Sarawak. Kan saya nak panggil datang terbang sini semata-mata berubat kan. Okay, tak apa, bawa kawan yang sama jantina dengan kita. Bukan yang tak sama. Sama jantina dengan kita. Iaitu kalau perempuan-perempuan, laki-laki. Laki pun tak payah gaduh bawa orang perempuan, kawan perempuan tak payah. Tak membantu pun. Tak membantu. Saat dia meracau, kita nak minta tolong pegang, tak membantu pun. Jadi bawa
yang sama jantina. Okey, jadi macam mana bila dia letak pada tempat-tempat yang boleh mendatangkan fitnah tadi saya sebut? Yang pertama adalah di perut. Yang kedua, ni dekat paha. Okey, dia kata aku duduk dekat paha ni, kita kena pegang paha ni tengok. Paha ni tempat yang dekat dengan alat sulit, bahaya. Yang ketiga adalah dekat celah ni. Saya tak berani pegang. Ada perawat-perawat yang dia pegang. Sebab dia kata ni tempat jin duduk nak bagi sakit. Tapi tempat ni adalah tempat yang dekat dengan dada. Jadi hati-hati, bahaya. Saya lebih suka pegang bahagian belakang. Tekan belikat belakang tu, tekan. Tekan tu tak apa. Sebab tu bukan tempat yang ada apa-apa pun nak asal. Belikat tu tempat jin banyak duduk. Letak tu, dia boleh sakit, cukup. Tak perlu nak pegang satu tubuh badan. Saya pernah merawat dekat satu tempat, sahabat saya panggil. Bukan berubat lah. Kejadian tu berlaku dekat rumah di Kirara. Rumah ni adalah rumah pelajar-pelajar kolej daripada Sabah. Duduk di situ. Saya pergi berubat sebab rumah tu jadi meracau. Ramai yang kena. Kita pergi. Kemudian budak di situ dah habis, dia tanya kat kita, "Ustaz, semalam kami berubat, ada satu orang, pakcik datang. Satu pakcik datang. Okey. Semalam dah jadi dah, satu pakcik datang. Berubatlah. Lepas tu dia cerita, "Ustaz, saya nak tanya satu soalan." Yang tanya tu adalah budak Iban. Dia ni Kristian, dia orang budak Sabah. Dia budak Iban. Dia tanya saya. Dia tak pakai tudung semua, dia bukan Islam, dia Kristian. Dia tanya, "Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu soalan. Kawan saya pergi berubat kan dengan pakcik tu. Pakcik tu dia pegang ni, cara kaedah rawatan dia sentuh semua. Ni dia lurut tangan ni, dia kata dia nak tarik jin tu keluar, dia tarik semua. Badan semua dia pegang, satu tubuh badan. Semua dia pegang. Tanpa angkat, terangkat tangan tak. Dalam dia satu badan. Dia pegang habis ya. Jadi dia tanya saya, "Ustaz, itu perubatan Islam ke?" Yang tanya tu orang bukan Islam. Tanya dekat saya. Terus saya cakap, itu bukan perubatan Islam. Itu menipu nama dia. Jangan pergilah. Jangan pergi. Itulah Ustaz, dia panggil lagi hari ni supaya pergi. Saya tak nak dah pergi. Seorang dah memang dah. Seorang tu, salah seorang daripada kawan dia tu dah memang dah dirawat, dan hari ni nak pergi lagi berubat. Tengok, na'uzubillah. Kalau jumpa kaedah macam ni, tinggalkan. Walaupun dah sampai. Jangan pergi rela hati nak pergi serah tubuh badan, jangan. Balik. Itu bukan perubatan Islam. Perubatan Islam tak ada macam tu. Boleh pegang tempat-tempat yang sulit, tak ada. Okey, baik. Yang ke-10, memerintahkan pesakit untuk tidak memakan makanan tertentu untuk melemahkan jin. Okey. Ni ada sebahagian orang buat, sebahagian pusat rawatan yang masyhur dan juga mengikut kaedah syariat buat. Cuma saya nak sebutkan nombor 10, 11 dan 12 ni adalah pegangan kepada penulis. Iaitu apa? Yang 10 tadi dia kata jangan kita minta pesakit jangan makan makanan tertentu. Sebagai contoh saya bagi. Okey, pesakit ni dia ni kena santau. Jadi dia pegang, dia kata jangan makan limau. Sebab apa? Pantang. Kalau makan boleh mengakibatkan perut tadi sakit bertambah teruk. Jadi kena elok makan. So dia bagi tahu pula, pantang lagi makan apa? Pantang makan telur. Jangan makan telur. Sebab benda-benda bisa. Betul tak? Benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat, jangan. Elok, pantang. Okey, betul ke tak betul? Tuan kitab ni tulis sebab apa? Dia nak mengelakkan kepada perkara-perkara khurafat. Sebab apa? Dia adalah orang yang berpegang kepada fahaman salafi. Faham? Saya sebut hari tu kan. Yang mana tuan kitab ni dia adalah golongan salafi. Jadi benda-benda yang dia takut terbuka, yang mana dia pegang kepada kaedah sadduz zara'i, iaitu pintu-pintu yang membuka kepada kemungkaran. Jadi perlu kita sekat. Jadi dia takut orang tu menganggap kepada makanan tadi yang boleh mendatangkan mudarat. Sebenarnya datang mudarat tu daripada Allah juga, bukan daripada makanan. Jadi dia takut. Jadi dia pun tulis macam tu. Dia kata kita ni bagi tahu pesakit tak boleh makan makanan tertentu.
Sebenarnya dalam ilmu perubatan yang kita belajar bersama dengan guru-guru kita yang masyhur di Malaysia, benda tu dibenarkan, tak ada masalah. Dengan kita meletakkan bahawa yang mendatangkan mudarat itu adalah Allah, bukannya makanan. Cuma kita nak mengelakkan. Contoh saya ambil orang yang berpantang daripada bersalin. Betul tak? Kenapa nak kena pantang, tak boleh makan ni, tak boleh makan tu kan? Langgar je lah. Ada je orang langgar, alah sakit sikit-sikit. Tak. Kita nak mengelakkan mudarat. Sebenarnya itu adalah walaupun doktor sebut tak ada macam tu, tak ada, tak boleh makan. Doktor kata tak ada kajian pun. Tapi orang tua-tua sebut takut-takut jadi macam ni. Kita elak. Ada orang yang elak, alhamdulillah elok. Ada orang yang tak elak dia makan, jadi juga. Betul tak? Kita tak boleh salahkan makanan, tak apa dah nak jadi. Faham? Cuma jangan meletakkan yang tertentu itu sebagai pegangan. Okay, kalau makan ni confirm jadi tak? Confirm. Ada orang yang makan elok je. Telur ke, makan limau ke, elok je. Okay, jangan meletakkan. Bila makan confirm jadi, jangan. Okay. Yang ke-11, membacakan ayat pada garam dan menyiramkannya pada rumah. Saya sebut sekali lagi nombor 10, 11, 12 ni, sebab dia berpegang kepada fahaman dia ni golongan Salafi. Okay, kalau hari ni Wahabi lah, senang faham Wahabi. Jadi dia pegang. Hari ni banyak juga, minta maaf saya sebut sikit, ada juga golongan Wahabi yang cerita pasal mana ada guna garam. Dia kata ni lah, baru ni saya jumpa ada satu live, dia sebut tak ada garam, mana ada dalil. Memang tak ada dalil. Ni saya nak sebut supaya kita faham. Memang tak ada dalil Nabi berubat dengan garam, tak ada dalil. Betul tak? Nabi berubat kata lada hitam, tak ada dalil. Memang tak ada dalil yang menyatakan bahawa khusus bahawa benda tu menyembuhkan sakit, tak ada. Tetapi itu dikenali sebagai tajribah. Tajribah ni apa? Bila ketika mana kita banyak, contoh kita merawat, pengalaman kita merawat, dan kita biasa orang buat eksperimen lah, betul tak kaedah ni? Okay, betul tak kaedah ni? Sama macam mana ketika mana seorang sahabat Nabi pernah bertemu dengan jin. Saya cerita ni, yang mana jin ni masuk dalam gudang dia curi, kemudian dia tangkap. Jin tu kata apa? Kalau hang lepas aku, okey, ni kali ketiga dah tangkap curi, kali ketiga, kalau hang lepas aku kali ni, aku bagi tahu kat hang ayat yang ditakuti oleh jin. Kemudian dia kata baik, aku lepas hang. Dia pun baca ayatul kursi. Lepas tu kemudian dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW, sahabat tadi. Jumpa dengan Nabi, dia cerita perkara tu. Jin kata kalau lepas dia ajar aku satu ayat, iaitu ayat yang ditakuti oleh jin. Kemudian Nabi kata dekat dia, apakah ayat tersebut? Dibaca ayatul kursi. Lalu kata Nabi, benar apa yang disebut oleh jin tadi, dan satu lagi tak benar juga. Nabi, apa tu sahabat tanya, yang mana yang benar, mana yang tak benar? Kata Nabi, yang benar ayat yang ditakuti oleh jin adalah ayatul kursi. Benar. Dia cakap betul. Maksudnya nak kata tak ada lah semua 100% tipu. Tak. Kebanyakan tipu, tapi ada yang betul. Lalu kata Nabi, yang kedua dia menipu. Apa yang ditipu? Dia tak akan mencuri lagi. Itu tipu. Maksudnya apa? Dia tetap akan curi lagi. Jadi bila ketika mana kita kadang berinteraksi dengan jin, jin ni tak suka benda-benda tertentu. Antaranya dia tak suka lada hitam. Ni tajribah. Sepanjang proses rawatan, orang dulu sampai sekarang dalam proses amalan rawatan, mereka kenal pasti benda-benda ni. Tidak. Contoh pada yang pertama, iaitu garam, benda yang tak disukai oleh jin. Lada hitam, benda yang tak disukai oleh jin. Okey, wangian, benda yang tak disukai oleh jin, kasturi. Kalau wangian semua boleh lah kan? Ni kadang-kadang kita berubat menggunakan kasturi. Jadi banyak-banyak lagi elemen-elemen lain yang mana benda tu tidaklah mendatangkan khurafat. Sebab apa? Sebab tuan kitab ni, dia berfahaman Wahabi ni, dia takut-takut orang ni menganggap bahawa garam tu adalah ubat. Garam tu adalah ubat. Jadi bila ambil garam masuk dalam air, jirus, jadi dah habis lah. Sihir tadi dah elok dah apa semua elok dah, tak ada apa dah. Sebab apa? Garam tadi yang mampu mengubati. Sebenarnya tidak. Yang kita buat amalan itu adalah sebagai salah satu daripada ikhtiar.
Yang mana jin tak suka dengan benda tu. Tapi kita balikkan kepercayaan kita adalah Allah yang menyembuhkan. Faham? Baik. Dan yang ke-12, membacakan ayat pada gambar pesakit sebagai ganti orangnya. Okey, maksud dia apa? Nak ruyah pesakit tak ada, hilang. Dah 2 bulan tak jumpa. Tak jumpa 2 bulan. Habis nak ruyah orang macam mana? Ikhtiarnya adalah bawa bawa gambar. Bawa gambar, kemudian diruqyahkan gambar tadi. Ni ikhtiar. Bukan kita nak kata kita gambar tu memang tak, ikhtiar. Mudah-mudahan dengan ketika mana niat kita bacakan sampailah kepada si pesakit. Okay, itu adalah doa. Kita buat apa tu, kaedah tu adalah doa. Orang kata tak boleh lah, benda tu mana boleh. Sebenarnya doa. Dah tu kita doa. Contoh, mak kita duduk di kampung, kita berdoa kat sini. Khurafat lah. Sebab kita sebut nama mak kita duduk di kampung, kita mendoakan mak kita, khurafat lah. Tu lah. Bukan kita nak kata khurafat. Ni apa yang kita buat, orang tu tak ada. So, gambar ni bila kita ketika mana kita doa, kita bacakan, mudah-mudahan menjadi asbab pada ketika itu orang tu jadi baik. Betul tak? Mak kita di kampung, kita tak tahu, tengok di gambar, tengok, ya Allah, serindunya mak aku, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon supaya engkau jagakan mak aku di kampung tu. Kita tak tahu apa jadi. Contoh, betul tak? Itu adalah doa. Tapi sebahagian daripada golongan-golongan ini, mereka tidak menerima kaedah ini. Tapi nombor 10, 11 dan 12 dibenarkan. Okey? Jadi saya rasa setakat tu dulu, mudah-mudahan kita faham dan dapat kita ambil manfaat kita untuk mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara yang mendatangkan khurafat. Okey, insya-Allah kelas akan datang kalau ada lagi kita akan masuk kepada bab yang pertama, iaitu menceritakan perihal jin adalah sebuah hakikat, bukannya khurafat. Maksudnya apa? Jin tu benar-benar wujud. Kita akan datangkan dalil ayat Quran dan juga dalil hadis yang nak menyatakan kepada orang yang tak berpegang sebenarnya jin tu tak ada. Tak. Jin itu benar-benar wujud, cuma dia berada pada alam yang ghaib. Okay, wallahu ta'ala alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.